warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ni saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak cari kaunter. Sebab sebelum ni tunjuk kaunter yang dah beli, tapi kali ni nak tunjuk macam mana kita nak cari kaunter. Pertama sekali kita Google KLSE Screener. Kalau Google KLSE Screener, dia keluar macam ni. Ambil yang paling atas ni, klsescreener.com. Ni cara yang paling simple lah. Dalam ni kita ada screener untuk saham-saham di Bursa Malaysia. Dalam ni dia ada screener untuk saham, stok ni saham, dan ada juga untuk warrant. Warrant ni kita panggil anak saham lah. Ni lagi detail next time. Jadi dalam ni kita ada kriteria-kriteria yang kita kena isi. Dia macam filter lah benda ni, filter. Kita nak filter saham di Bursa Malaysia ikut kategori yang kita nak. Jadi apa benda yang kita nak? Mula-mula sekali yang ni tak penting kita ambil semua. Yang paling penting adalah antara yang penting adalah PE. PE ni adalah price to earning ratio. Boleh try Google lah, price to earning ratio tu apa? PE ratio. Jadi minimum yang ni kita tak ambil minimum, kita ambil maksimum. Ni biasa saya ambil, saya pakai 15. Jadi PE adalah 15. PE ni adalah price, iaitu harga bahagi dengan earning. Dia punya pendapatan, earning. Lepas tu khususnya ROE. ROE ni adalah return of equity. Maksudnya dia punya kadar keuntungan dia lah. Ni boleh Google juga, return of equity tu apa. Ni pun biasa saya ambil 15. Ambil minimum. Maksimum dia sebab lagi tinggi lagi bagus, jadi kita setkan yang minimum. Kalau macam PE ni lagi rendah lagi bagus, kita setkan maksimum. Jadi kita tak nak lebih 15. Yang ROE kita tak nak kurang daripada 15. Macam ni EPS ni tak apa, abaikan dulu. NTA, net tangible asset, dividend yield, price to book value ni abaikan dulu. Seterusnya price. Ni adalah harga saham yang kita nak beli. Ni kita set lah. Kalau macam saya set 0.2, iaitu 20 sen hingga RM5. Ada orang dia set 20 sen hingga RM1. Ikut masing-masing punya strategi lah. Seterusnya ni market cap tak apa. Yang ni yang penting, sebab kita nak company yang continuous profitable, yang selalu untung. Jadi ni kita boleh pilih, kita nak untung tu dalam year, tahun ataupun quarter. Quarter ni sukuan lah, jadi saya bisa ambil tahun dan ambil 3 tahun. Jadi kita nak company yang untung 3 tahun kebelakangan ni dia untung. Lepas tu kita ambil strict mode. Dan ni yang agak penting juga, yang paling penting, iaitu syariah compliant. Kita nak company-company yang syariah sahaja daripada hasil filter kita nanti. Seterusnya ni tak apa, abaikan. Ni lebih kepada technical. Lepas tu just tekan screen. Lepas kita dah screen ni, maksud dia dah filter, kita dapat 11 saham yang memenuhi kriteria yang telah kita set kat atas ni. Jadi daripada 11 ni, kita bolehlah pergi satu-satu nak tengok saham mana yang berpotensi kita nak beli. Contoh saya ambil satu takaful. Kita just klik kat sini. Dia akan keluar page, segala info berkaitan dengan saham takaful. Ini adalah syarikat takaful Malaysia, takaful lah. Bukan Prudential, bukan Great Eastern, tapi dia syarikat takaful. Lepas tu atas ni kita boleh tengok dia punya graf performance dia sepanjang beberapa tahun ni. Ni macam ni, start daripada November 2019 sampai sekarang. Graf dia macam menurun lah. Jadi boleh buat ni lah, study sikit graf ni macam mana. Bawah ni adalah quarter report, ataupun kita boleh tukar annual. Jadi kita nak tengok dia untung ke tak untung company ni. Jadi kita nak beli, kita tengok company yang untung, takkan kita nak beli company yang rugi. Jadi kalau kita tengok quarter report ni, dia adalah berdasarkan sukuan. Kalau annual ni setiap tahun, ni 2013
13, 2014, 2015, 2016, 2020. Yang ni suku macam ni kan, macam ni. Ni suku pertama 2019, ni suku kedua 2019, suku ketiga, suku keempat. Suku pertama, suku kedua. Jadi suku ketiga 2020 belum keluar lagi. Jadi kalau kita tengok sini, biru ni dia punya revenue ataupun jualan dia. Hijau ni adalah keuntungan dia. Kalau tengok dia selalu hijau. Hijau. Jadi dia selalu mencatatkan keuntungan setiap sukuan. Dan kalau kita tengok tahunan pun sama, dia selalu untung. Dan untung dia ni meningkat. Ni adalah satu petanda yang bagus lah. Kalau kita nak tengok dividen, dia ada bagi dividen tak? Ni ada bagi dividen. Ni senarai dividen yang dia pernah bagilah. Okey, kita tengok graf. Okey, lepas kita dah tengok dia punya profitability ataupun keuntungan company ni, memang kita dapat tengok company ni buat untung lah. Syarikat takaful ni dia selalu untung, jadi bagus. Lepas tu kita tengok graf dia pula. Graf ni kita nak tengok detail, kita tekan ke bawah ni, technical charting. Okey, bila keluar technical charting ni dia macam ni. Ni kita boleh scroll, zoom out dan zoom in, scroll guna mouse. Okey, daripada graf ni kita boleh study lah. Graf ni macam sekarang ni nampak macam nak menurun, macam tu lah. Cuma nak study detail saya tak boleh tunjuk kat sini lah. Jadi ni kena study ilmu technical analysis. Boleh try google lah technical analysis tu apa. Jadi kita tengok dia ada support, ada resistance, macam tu lah basicnya. Contoh ni dia punya support, ni dia punya resistance. Macam tu. Tak nampak? Macam ni. Ni dia punya support, ni punya resistance. Maksudnya touch support naik, touch resistance turun. Ni adalah basic lah. Jadi ni kat tengah-tengah ni dia boleh turun, boleh naik. Ni bergantung kepada kita sendiri. Kita rasa dia akan ke mana lepas ni. Macam tu lah. Jadi dengan kita study sikit fundamental, macam ni kita study fundamental, tengok keuntungan dia, dan kita study technical sikit, lepas tu kita buat keputusan kita nak beli ke tak nak beli counter takaful ni. Kalau kita nak beli, kita just log in ke kita punya broker. Macam saya guna M+, log in ke M+, dan buat pembelian lah kat situ. Ok, jadi itu saja untuk perkongsian hari ni. Semoga dapat belajar sesuatu. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.